Selamat sejahtera. Nama saya Lo Shenting. Nombor pendaftaran saya adalah 10 DEP 20S1001. Saya dari kelas DEP 2A. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK sebagai alat kesepaduan nasional. Teknologi maklumat merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk memindah, menyebar dan memaparkan maklumat. Maklumat tersebut wujud dalam berbagai bentuk, sama ada bentuk fizikal, kertas dan buku, bentuk suara, paparan video dan penggelakan. Punca-punca yang mempengaruhi penyalahgunaan TMK dalam masyarakat. Punca utamanya adalah faktor individu. Seseorang yang pengalaman dalam penggunaan TMK dan internet, pengalaman memberikan peluang kepada individu untuk melakukan sesuatu yang diperlukan dengan mudah dan cepat. Individu mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu yang baru. Hal ini akan menyebabkan mereka terjebak dalam penggunaan TMK kerana mereka tidak mematuhi etika penggunaan TMK dengan cara yang betul. Seterusnya, faktor yang tersebut ialah faktor pengetahuan. Individu yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dalam penggerakan internet akan menyumbang kepada masyarakat jenayah cyber. Pencerobok menggunakan internet untuk mencerobok sistem komputer sesebuah syarikat melalui laman web syarikat tersebut. Impan dalam TMK sebagai alat kesepaduan nasional. Impan utamanya adalah impan penggobaran dalam bidang makanan. Industri makanan yang dapat dihasilkan dalam kuantiti yang banyak pada masa singkat. Teknologi dapat membantu membekal sumber makanan yang mencukupi. Seterusnya, impan penggobaran dalam bidang ekonomi. Hal ini akan meningkatkan produktiviti pembuatan dan meningkatkan sumbangan sektor pembuatan kepada ekonomi negara dan juga menguatkan kapasiti inovasi. Seterusnya, peranan individu atau masyarakat dan cara mengatasi TMK sebagai alat kesepaduan nasional. Yang utama ialah memperoleh maklumat dengan mudah dan cepat. Organisasi perniagaan berupaya untuk mencari dan memperoleh maklumat yang diperlukan dan juga dapat memudahkan dan mempercepatkan proses penjalanan idea dalam sesuatu perbincangan. Seterusnya, juga dapat mengukuhkan hubungan antara kaum. Manusia memerlukan kemudahan berkomunikasi antara satu sama lain seperti internet. Mereka berhubung dengan ahli keluarga dan rakan yang menetap di luar negara kerana tidak dapat balik Malaysia dengan kes COVID-19. Mereka juga dapat berkongsi pendapat dalam membangunkan masyarakat ke tahap yang lebih baik seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, Telegram, Facebook dan lain-lain yang sering digunakan dalam komunikasi. Kesimpulannya, tidak dapat dinafikan bahawa TMK merupakan pemangkin utama di dalam globalisasi. Pengembangan TMK secara tidak langsung banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Malaysia pada masa kini. Yang merupakan suatu perkara yang tidak dapat dielakkan memandangkan negara kita amat memerlukan TMK sebagai salah satu asas kepada pembangunan negara. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nordini Nabila binti Ismail. Nombor pendaftaran 10 DEP 20F1013. Hari ini saya nak bentangkan tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi TMK sebagai alat kesepaduan nasional. Maksud teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat atau IT dan teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat secara tepat dan mudah, penggunaan komputer dan presien untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu.
Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi. Mudah akses kepada maklumat, komunikasi yang lebih baik, mudah memperluaskan aktiviti perniagaan. Keburukan teknologi maklumat dan komunikasi. Membantutkan perkembangan sosial, kurang pergaulan, menjejaskan kesihatan. Impak dalam TMK sebagai alat kesepaduan nasional. Impak penglobalan dalam bidang industri, pengeluaran barangan kuantiti yang rendah, kualiti barangan yang tidak memuaskan masyarakat, pekerja industri yang semakin berkurang. Impak penglobalan dalam bidang ekonomi, barangan tidak diterima oleh negara luar, sektor industri yang merosot, negara luar tidak melabur dalam industri. Kesimpulannya, secara ringkasnya, ICT ataupun teknologi maklumat dan komunikasi memberikan banyak manfaat dan juga komplikasi kepada kehidupan seharian. Kewujudan ICT sedikit sebanyak memberi perubahan kepada kehidupan manusia di bumi ini. Semoga kita semua dapat menggunakan manfaatnya ke arah positif dan tidak menyalahgunakan kebaikannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nurhaja binti Zakaria. Nombor matrik saya 10 DEP 20F1009 dari kelas DEP 2A. Hari ini saya nak membentangkan tentang tajuk teknologi maklumat dan komunikasi TMK sebagai alat kesepaduan. Perkenalan, kemunculan internet dan media sosial kini memberi banyak kemudahan dan pengaruh kepada kehidupan sosial dalam kalangan masyarakat Malaysia. Dalam kesibukan menikmati kecanggihan dunia internet, media sosial sedikit sebanyak telah menyemai sikap perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perkataan perpaduan berasal daripada kata padu yang bermaksud mampat. Berpadu pula bermaksud bercampur. Menjadi satu perpaduan pula bermaksud perkambungan. Okey. Kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, mudah menghantar mesej dengan cepat, dapat berkomunikasi dari jarak jauh, mengetahui berita dengan lebih pantas dan cepat, menambah ilmu pengetahuan. Macam kebaikan dia ni banyaklah sebelum kita dapat berkomunikasi dengan kawan dengan lebih cepat lah, menghantar mesej dengan cepat. Keburukan dia pula pembaziran masa dan melalaikan bahan-bahan yang tidak bermoral, maklumat yang tersebar tidak tepat dan fitnah, seperti kencaman netizen di media sosial yang sedang berluar-luasa. Ini yang menyebabkan keburukan dalam teknologi maklumat komunikasi lah. Yang ini, impak TMK kepada komuniti dan sosial ekonomi. Kepentingan literasi komputer kepada masyarakat. Sumbangan TMK dalam pembangunan negara dan pengaruh TMK kepada kemajuan negara. Ini macam impak kesan dia lah. Dia sumbangan dia teknologi maklumat dalam ni adalah untuk membangunkan negara. Ekonomi negara ni semakin maju dan luas lah apabila mempunyai teknologi maklumat dan komunikasi. Pengaruh pula banyaklah. Ramai yang menggunakan teknologi maklumat ni seperti Facebook, Instagram, WhatsApp ataupun YouTube, mendapat berita-berita yang agak banyak daripada app tersebut. Kesimpulannya, teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang diintegrasikan ke dalam bidang pendidikan mampu membawa satu perubahan yang positif kepada golongan pendidik serta pelajar. Sekaligus mampu melahirkan guru dan pelajar yang celik teknologi pada masa akan datang. Melalui perintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pelajaran.
Sesuatu medium seperti teks, audio, video, grafik dan animasi mampu disampaikan kepada pelajar dengan berkesan melalui rangsangan jeria yang lebih efektif. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya ialah Vincenzo dan saya dari kelas DP2A dan reference number saya ialah 10 DP20F 1031. Hari ini saya nak memberi pembentangan terhadap definisi teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya sangat luas. Ia berkenaan dengan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudahnya adalah penggunaan komputer dan perisisan untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Selain itu, fungsi atau punca positif terhadap teknologi maklumat dan komunikasi ialah pertama, teknologi maklumat adalah untuk mengumpul maklumat. Ia digunakan untuk sempingan dengan menggunakan teknologi. Contoh, dengan menggunakan komputer, ia boleh merekod bunyi, imej dan sebagai pengerasan gerakan. Kedua adalah untuk memanipulasikan maklumat dan proses semula imej. Ketiga, digunakan untuk berkomunikasi, iaitu ia menjelaskan bagaimana teknologi maklumat digunakan untuk berkomunikasi bagi mendapatkan maklumat daripada sumber kepada penerima. Kesan-kesan dan atau punca negatif perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi ialah panjang membuang masa, keseronokan melalui laman-laman sosial seperti Facebook, Twitter dan bermain-main maya secara atas talian menyebabkan seseorang yang menghabiskan banyak waktu. Kesan yang paling ketara adalah terhadap pelajar yang menghabiskan waktu mereka melayari internet sehingga mengabaikan kerja sekolah dan waktu belajar. Produktiviti seorang pekerja juga akan merosot jika terlalu dekat melayari internet. Contoh-contoh teknologi maklumat dan komunikasi ialah terdapat di negara kita internet, iaitu blog, email dan laman web. Selain itu ialah penggunaan komputer, iaitu penggunaan PowerPoint, Word atau Microsoft. Di samping itu adalah telefon, iaitu video call, message bergambar dan juga menonton video. Peranan untuk teknologi maklumat dan komunikasi sebagai pendorong pengajaran dan pembelajaran yang berkesan ialah membantu pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. TMK dilihat mampu merangsang darjah-darjah pelajar apabila menggunakan berbagai media elektronik yang tersedia. Bagi melahirkan pelajar yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Perkembangan pelajar perlulah seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Justru penggunaan TMK dalam PDP mampu melahirkan generasi yang berketerampilan dan berkualiti. Itu yang pembentangan hari ini, dan saya akan tamat untuk sini. Thank you. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Salman bin Syahadi. Uji saya adalah 10.20F 1037 dan hari ini saya akan menyatakan tajuk teknologi maklumat dan komunikasi. Ianya berkaitan dengan media sosial.
media sosial ada kebaikannya. Okey, yang pertama adalah mendapat maklumat dengan cepat. Yang kedua, boleh berkomunikasi dengan rakan, kawan-kawan dan keluarga. Yang ketiga, boleh mengeratkan silaturahim. Dan yang keempat, boleh mencari bahan ilmiah dan bahan berita yang terkini. Untuk kebutuhannya pula, boleh menyebabkan kelalaian. Yang pertama adalah boleh menyebabkan kelalaian diri kita apabila tidak dikawal. Kedua, boleh berlaku perselisihan antara satu sama lain. Yang ketiga, boleh terjadinya kejadian cyberbullying di media sosial. Yang keempat, boleh berlaku pemalsuan berita atau dikenali sebagai fake news dan tersebar tanpa sebarang bukti yang kukuh. Impak pada kebutuhan media sosial adalah boleh berlaku pergaduhan antara kaum. Yang kedua, akan menyebabkan seseorang trauma dengan kisah cyberbullying. Yang ketiga, berita palsu akan menyebabkan berlakunya penurunan ekonomi negara seperti pemalsuan berita yang tak berkaitan dengan itu tapi boleh berlaku pada di negara kita. Dan yang keempat, kelalaian diri kita boleh menyebabkan pada diri kita seperti melayari media sosial ketika berjalan. Okey, cara penggunaannya adalah pertama, gunakan media sosial sebagai tools dan berhikmah. Yang kedua, gunakan media sosial sebagai platform pembelajaran. Yang ketiga, gunakan media sosial sebagai platform untuk berbincang dan memberi pendapat. Yang keempat, pastikan kita tidak membeli rakan-rakan kita di media sosial. Okay, masa yang sesuai penggunaan media sosial adalah ketika kita membeli rakan dan keluarga kita. Itu saja dari saya. Terima kasih.